Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Saya Hafiz Rosli. Anda menonton Buletin Awani Khas menjelang setahun Malaysia Baru. Cuma beberapa hari saja lagi sebelum kita menjelang ataupun kita dapat meraihkan pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan setahun mentadbir Kerajaan Malaysia. Dan kita nak bercakap mengenai banyak perkara sebenarnya menjelang setahun Malaysia Baru ni. Dan antara perkara yang akan disentuh pada perbincangan kita pada hari ini bersama dengan tetamu kita adalah bagaimana kita ataupun bagaimana sebenarnya kita nak mereformasikan dalam polis ini supaya kita dapatkan adakan satu penguatkuasaan yang cukup ketat dan juga kita dapat memastikan di polis ataupun di institusi polis itu dapat diperkasakan dari segi pentadbirannya ataupun dari segi bagaimana penguatkuasaan dan sebagainya. Dan di studio pada ketika ini kita bawakan Presiden Persatuan Fraud Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar di studio untuk kita berbincangkan mengenai perkara ini. Terima kasih Datuk Seri bersama kami di studio pada hari ini. Datuk Seri, kita nak bercakap mengenai reformasi dalam institusi polis itu sendiri dan kita dapat saksikan di dada-dada akhbar sebelum ini di media masa institusi polis itu mungkin agak sedikit tercalar disebabkan oleh imej yang disebabkan banyak kes-kes rasuah yang melibatkan pegawai ataupun penguatkuasaan daripada polis. Sekaligus ia mencalarkan imej polis itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kita nak mereformasikan institusi polis ini supaya first kali kita nak membersihkan imej yang kotor-kotor ni supaya dapat kita memperkasakan lagi institusi polis ini? Yang pertama sudah tentu dengan adanya ataupun pelantikan IGP baru ni, masyarakat atau rakyat nak lihatlah iaitu ada perubahan. Tetapi boleh dikatakan bahawa institusi polis ni merupakan satu institusi yang baik. Kalau kita banding dengan negara lain, kekurangnya di Malaysia ni kita hidup aman damai. Cuma satu perkara yang patut kita ingat iaitu kalau ikut Akta Polis 1967, iaitu kuasa yang sebenarnya kuasa untuk memelihara dan juga menjalankan khidmat untuk beri kepada rakyat itu adalah kepada IGP, bukan menteri. Itu mustahak sebab kita kena ingat ada kalanya ada campur tangan di antara di kalangan menteri itu. Ini merupakan satu menyalahi undang-undang. Tapi kita kena ingat dalam Akta Polis 1967 kuasa adalah diberi kepada IGP sendiri yang buat arahan. Sudah tentu ada delegation dan sebagainya. Tapi yang kedua, kalau kita ikut akta juga iaitu section 33 kita dapati bahawa tujuan ataupun peranan utama polis adalah untuk memelihara undang-undang dan juga ketenteraman negara. Itu mustahak, keselamatan negara. Jadi itu sebabnya sebagai rakyat kita hendaklah juga mematuhi dan juga memastikan bahawa undang-undang kita hormat. Jadi kebanyakan kita dapati kini ada apabila polis datang ataupun untuk bertanya ataupun menjalankan siasatan terhadap rakyat kita dapati ada di kalangan kita ni macam mempertikaikan kuasa mereka. Jadi itu satu perkara yang tak patut kita buat. Tak patut dilakukan. Itu sebabnya polis hendaklah memastikan bahawa dia mengikut undang-undang ni, pastikan menjalankan undang-undang dengan without fear and favor. Jadi itu. Jadi selain daripada itu, sudah tentu kita bercakap mengenai isu integriti. Jadi bukan semua polis ni tidak ada integriti. Cuma ada sebelingan tu ada yang tidak ada integriti, yang mana mereka mencemarkan telaga yang ada kan. Jadi itu sebabnya kita nak melihat dan juga rakyat nak melihat supaya isu integriti ini dapat diatasi oleh IGP baru ni. Itu sebabnya dalam artikel saya tulis tu, sepatutnya apabila IGP baru ni memegang tapuk pemerintahan PDRM, yang pertama sekali yang keluar dalam mulutnya patutnya saya akan hapuskan rasuah dalam organisasi dan juga memastikan mereka-mereka yang terlibat dalam rasuah ni dapat diatasi dan disiasatlah. Itu sebabnya kalau kita lihat di UK ataupun di LA, setiap ketua yang hendak dilantik itu merupakan satu perkara yang pertama sekali keluar dalam mulutnya. Jadi mengenai apa? Mengenai rasuah. Kita nak hapuskan rasuah dalam organisasi. Tetapi kebanyakan daripada kita ni kita pergi isu lain, terorisme dan sebagainya. Bukan tak mustahak, tapi isu rasuah ini
merupakan satu isu besar yang mana selesainya isu rasuah ni kita boleh banyak menghadapi dan juga dapat menyelesaikan isu-isu lain. Itu sebabnya dalam kajian yang baru-baru ini dibuat oleh di Malaysia ni, kita dapati apabila ditanya apakah yang merisaukan rakyat, ia bukan lagi korupsi, tetapi salah satu daripada yang utama yang atas ialah untuk keganasan, jenayah keganasan. Jadi rakyat merasakan bahawa mereka ingin satu pasukan polis yang benar-benar boleh memastikan, dan juga sebenarnya polis kita bagus, cuma kita nak menunjukkan kepada rakyat dan cari cara strategi supaya rakyat ni boleh faham dan juga boleh mengiktiraf kita sebagai satu organisasi yang berkesan. Itu di antara mukadimah yang kita boleh. Jadi adakah di setiap mana-mana organisasi ataupun di setiap mana-mana institusi ataupun badan penguatkuasaan yang sebagaimana yang Datuk Seri katakan sebentar tadi, seperti polis dan mungkin juga dari segi immigration, jabatan-jabatan lain juga, adakah rasuah menjadi isu utama dalam kita ingin membersihkan ataupun membaik semula imej satu organisasi itu? Kalau ditanya, iaitu kita ada buat satu survey, Transparency International di Berlin ada buat satu survey di serata dunia termasuk Malaysia, bertanya ke masyarakat. Dan di Malaysia ni apabila kita tanya masyarakat, institusi manakah yang paling dilihat, perception kan, yang paling dilihatlah sebagai yang paling rasuah sekali, yang pertama ialah polis. Itu saja, itu saja. Hanya persepsi. Persepsi. Okay. Tetapi sebelum ni tahun 2016 institusi politik. Jadi tahun ni polis naik balik, tapi walau bagaimanapun kita dapati bahawa itu merupakan persepsi, tapi kalau kita tanya masyarakat pun begitu. Tapi itu sebabnya apabila kita dapat menyelesaikan setengah-setengah daripada ada yang terlibat dalam isu integriti ni, dalam pasukan polis ni, sudah tentu nama baik polis-polis lain yang berintegriti ni dapat juga kita be fair kepada mereka, sebab kita tak boleh labelkan satu organisasi itu sebagai satu institusi yang begitu rasuah. Tapi walau bagaimanapun ini tertakluk kepada ketua itu sendiri. Maknanya ketua itu hendaklah menunjuk contoh yang baik. Dan tujuan kita ialah memegang satu tapuk pemerintahan itu, satu pentadbiran itu, kita hendak memastikan bahawa organisasi ataupun institusi polis itu hendaklah bersih rasuah. Itu sebabnya rasuah ini merupakan satu isu yang mana apabila ia berlaku, katakanlah ia berlaku dalam satu pasukan polis ni, sebab kalau kita menerima rasuah, makna kita dah dibeli oleh orang, maka pengawasan dan juga kawalan itu dah menjadi limit. Itu sebabnya kita tak nak ada rasuah. Tapi kita kena ingat bahawa bukan di negara Malaysia, polis di Malaysia ini saja yang dikatakan persepsinya rasuah begitu tinggi, tetapi ia berlaku di mana-mana. Kalau kita banding Pakistan, India, ia lebih teruk daripada kita lah. Cuma di Singapura tu merupakan satu polis yang bagus, cuma mungkin negara dia kecil dan juga mungkin faktor-faktor lain. Datuk Seri, bercakap mengenai persepsi, bagaimana sebenarnya persepsi ini amat penting untuk diambil kira dalam kita nak mereformasikan dari segi imej polis ataupun badan-badan penguatkuasa ini? Persepsi itu sebenarnya kita perlu ambil kira. Bagaimana sebenarnya ia dapat membantu membersihkan imej? Itu sebabnya polis hendaklah menunjukkan bahawa pimpinan baru ni hendaklah menunjukkan bahawa tujuan utama kita, misi utama kita hendaklah menghapuskan imej yang dikatakan PDRN merupakan satu institusi yang begitu tinggi dari segi rasuah. Itu mustahil. Dan yang kedua, kita sendiri sebagai pemimpin hendaklah menunjuk contoh yang baik. Maknanya kita hendaklah menjadi bersih, whiter than white. Jadi ini memakan masa supaya apabila rakyat melihat bahawa polis kini merupakan satu organisasi yang benar benci pada rasuah, maka sudah tentu ini akan memberi satu persepsi yang bagus. Tapi kita kena ingat bahawa kadang-kadang realiti itu lebih teruk daripada persepsi. Ini yang kita takut. Sebab berlaku banyak di negara mana realiti lebih teruk. Sebab kalau kita rata-rata kita tanya masyarakat ni, mereka tahu. Cuma yang masalahnya ialah pemberi. Pemberi ini terdiri... Apa maksud di realiti itu lebih teruk daripada persepsi itu? Maksudnya dari segi rasuah. Kadang-kadang kita tengok persepsinya katalah 40%, 39%. Tetapi kemungkinan besar kalau realitinya mungkin boleh jadi 60%. Itu merupakan satu perkara yang kajian ini agak sukar dibuat secara metrik ini, tapi walau bagaimanapun sekurang-kurang kita ada dari segi persepsi. Dan dari segi persepsi yang kita buat tu dalam segi General Corruption Barometer, kita banding negara. Maknanya kalau dari segi
institusi yang paling rasuah sekali bukan saja di Malaysia ini. Institusi polis merupakan satu institusi yang paling rasuah. Ia juga berlaku di Thailand, di Pakistan, di India dan sebagainya. Jadi itu sebab polis ini ada kuasa. Ada kuasa dan ia lebih dekat pada masyarakat. Jadi temptation itu adalah begitu ada sekali jika dibandingkan dengan kerja-kerja lain. Tetapi mungkin ada juga cadangan mengatakan bahawa jika sekiranya kita memberi gaji yang lebih, kan, kemungkinan besar temptation tu akan lebih kurang. Tetapi kita naikkan gaji itu bukan merupakan satu garanti untuk kita memastikan bahawa sebuah negara itu akan bebas rasuah. Tapi di Singapura, apabila tertubuhnya negara itu pada tahun 60-an dan sebagainya, yang pertama sekali mereka perkuatkan dia punya anti-corruption agency dan juga mereka menaikkan gaji pegawai-pegawai polis. Bagi mereka, apabila menaikkan gaji-gaji polis ini, mereka memastikan bahawa polis ini tidak akan terlibat dalam rasuah lagi. Tapi banyak kajian menunjukkan bahawa ada yang menyatakan bahawa dengan naik gaji ini kita boleh kurangkan rasuah. Tetapi ini merupakan satu pro kontra, patut kita lihatlah sebab sekurang-kurangnya, sebab kalau kita lihat gaji-gaji polis ni kalau banding dengan askar, saya rasa dia paling rendah sekali. Dengan risikonya, kerja dia daripada surat mati, surat beranak pada surat mati. Cuma sekarang surat beranak diambil alih oleh registration department. Tetapi bukan saja, dah mati tanam pun kali lagi. Risiko ditembak dan juga stres yang dihadapi oleh polis. Stres yang banyak tau. Daripada polisi, daripada rakyat, daripada orang ramai, kadang-kadang ambil tindakan orang marah, tak ambil orang marah, kan? Itu merupakan stres-stres yang banyak di Amerika Syarikat ni polis-polis meninggal dunia disebabkan oleh stres. Banyak orang tak tahu. Stres, bunuh diri kerana tak boleh menghadapi dengan isu-isu stres kerja-kerja ni yang ditentukan oleh polisi-polisi, ditentukan oleh masyarakat sebagainya, sehingga mereka menjadi sebegitu. Itu sebabnya sudah tentu bukan saja kerajaan dan juga pimpinan baru IGP ni patut bukan saja melihat kepada environment pekerjaan tu supaya bukan ada lagi tim-tim. Saya rasa itu adalah tim tu supaya satu, kan, perbaiki, kan. Makna tujuan utama kita adalah untuk menghapuskan jenayah sebagainya. Dan yang kedua, pastikan juga kebajikan pegawai polis, terutama sekali yang rank and file rendah ni. Mereka ni gaji antara 1,000 hingga 3,000 maksimum selepas kerja 20-30 tahun. Tetapi kalau kita lihat mereka-mereka yang bekerja di Taman Tun, di Bangsa dan juga di Damansara Heights, macam mana kalau flat tak ada apartmen untuk mereka tu, tak ada quarters, bagaimana mereka boleh mampu untuk menyewa rumah-rumah atau apartmen yang berharga 2,000-3,000? Makna setengah daripada gaji itu habis disebabkan oleh gaji. Ada yang kerja di Taman Tun tetapi rumahnya di Ceras. Terpaksa sewa di Ceras dan kawasan itu ke mana mudah. Tapi kita kena ingat apabila ada suatu operasi, ia memakan masa. Sebab sebagai polis, saya rasa kita kena berada dalam kuartus dan juga dalam berdekatan untuk menghapuskan rasuah secara lebih efektif. Jadi kepada saya ini patut kita lihat. Itu sebabnya saya berpendapat bahawa kalau kita lihat zaman dulu, kalau nak cap polis tu, sebab dia baik dengan orang ramai tolong cak dan sebagainya. Oleh kerana sekarang ni, oleh kerana begitu strict dalam segi polisi dan sebagainya, kita tengok balai-balai polis begitu tak terjaga, dia punya quarters pun tak terjaga sebab peruntukan sikit. Sepatutnya kerajaan memberi peruntukan yang lebih sebab amannya kita sekarang ni, keteraman aman, apa saja yang kita boleh berjalan malam, kita boleh pergi kedai mamak pukul 4, pukul 5 pagi, ini adalah disebabkan oleh kewujudan PDRM yang membantu kita, mengawal kita dan juga kalau dari segi keselamatan, saya rasa di Malaysia ni merupakan satu tempat yang aman. Sebab saya biasa duduk di Amerika Syarikat, kan, untuk 3 tahun. Malam tak boleh keluar. Tengah hari nak pergi beli minyak pun, stesen minyak diletak besi-besi sebagainya. Itu merupakan keamanan di Amerika Syarikat, kan. Tetapi negara kita alhamdulillah. Cuma masyarakat kita ni, saya berharaplah kita dengan adanya IGP baru ni dan juga kita pastikan bahawa polis menjalankan tugas mengikut Akta Polis bawah Seksyen 33, tetapi rakyat ni hendaklah hormat. Maknanya kalau orang minta polis ni sebagai pakai uniform, datang tanya kita, minta IC kita sebagainya untuk menjalankan kesihatan, kita kena hormat. Kita kena beri kerjasama.
Yang tak pakai uniform mungkin dia boleh tunjukkan kat kuasa. Tapi masalahnya kita akan tanya, apa lu mak, apa you nak, apa you nak. Ini tak boleh dibuat begitu. Dan ini kita dapat lihat dalam keadaan masyarakat yang mungkin ada video-video yang viral sebelum ni yang mempertikai kerja polis. Adakah perkara ini memangnya tidak wajar? Tidak wajar. Sepatutnya tidak wajar. Tapi sepatutnya masyarakat tidak wajar. Masyarakat ni patut hormati undang-undang dan juga kuasa yang ada pada polis tu. Cuma polis juga hendaklah yang pertama tahu undang-undang. Yang kedua tahu mengambil tindakan. Itu sebabnya kalau kita ambil di luar negara, kita dapati bahawa untuk menjadi pegawai polis ni, saya minta maaf lah, dia bukan saja diberi keutamaan kepada lulusan universiti, tapi bidang tu, criminal justice. Kriminologi, kita belajar teori law. Criminal justice ni ialah belajar criminal justice study. Dia belajar cara-cara untuk menjadi seorang pegawai polis yang bagus. Maknanya, dia ada satu teori dikenali sebagai AA lah teori. Maknanya, katalah seorang tu berada dalam taman, dua berduaan dalam kereta. So sebagai pegawai polis, kita ada dua soalan bertanya. Adakah dia tahu kesalahan dia tu? Adakah dia tak tahu? Perkara-perkara ini akan memberi impak yang bagus sebab kita kena ingat Gen Y dah habis. Sekarang ni kita pergi Gen Z yang beranak tahun 1995 dan juga Gen Alpha yang akan beranak 2013. Jadi Gen ni saya rasa mereka ni berpelajaran dan juga mempunyai ilmu dari segi undang-undang sebagainya. Maknanya sebagai pegawai polis, kita bukan saja tahu undang-undang tetapi juga tahu tindakan yang kita nak buat. Tindakan susulannya. Susulan. Sebab cara yang profesional dan juga memastikan bahawa kita tak akan dilabel sebagai apabila kita berbicara nampak gaya macam kita ada udang sebalik batu. Tapi itu tak akan jadi. Itu sebabnya saya rasa antara satu sebablah di luar negara, bukan nak puji lah ada setengah kan. Jadi bagi mereka kalau dia buat salah mengenai kesalahan undang-undang, polis tak bercakap, dia pergi dia tulis je. Terus saman terus bagi semua. Saman terus. Dia kata you nak, dia pergi balai polis. Tapi kita ni mungkin ada proses kaunseling ke, mungkin baik. Tetapi ia akan dilabel oleh masyarakat. Ini adalah salah sebab masyarakat bukan semua polis akan melakukan sesuatu yang tak baik. Tapi mungkin mereka buat itu untuk memberi peluang kepada kita supaya jangan buat lagi. Okey, baik Datuk Seri, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan lebih lanjut mengenai reformasi dalam polis ini. Bertemu sekali lagi bersama saya, Hafiz Rosli, dalam Menjelang Setahun Malaysia Baru. Pada hari ini kita membincangkan mengenai topik reformasi dalam polis. Dan mungkin ada reformasi dari segi ada bidang-bidangnya yang perlu kita mereformasikan polis untuk kita memperkasakan institusi berkenaan. Dan kita bersama dengan Presiden Persatuan Fraud Bertaulah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar, di studio, dan kita setelah tadi membincangkan dari segi bagaimana kita nak membetulkan ataupun menjenihkan semula imej polis yang terkesan daripada kes-kes rasuah dan sebagainya. Tapi sebelum kita nak mengulas lebih lanjut bersama Datuk Seri, kita ingin bercakap dengan Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara di talian sekarang. Tan Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tan Sri. Tan Sri, ya. Tan Sri, mungkin Tan Sri dapat mengulaskan sikit dari segi apakah sebenarnya cabaran yang bakal dihadapi oleh Ketua Polis Negara yang baru? Okey, setiap Ketua Polis Negara yang dilantik dia mesti mempunyai visi dia sendiri untuk menentukan bahawa pasukan polis ini tadi dapat dipertingkatkan prestasinya. Jadi di sini saya melihatkan bahawa cabaran kepada Ketua Polis Negara yang baru ini iaitu Datuk Seri Hamid Badoh. Nombor satu ialah dia perlu memperkasakan semula dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Iaitu yang ada kaitan dengan penyiasatan, pempolarisikan, pencegahan dan juga SOP polis, operasi polis itu tadi perlu diperbetulkan ataupun diperbaiki semula. Yang kedua adalah untuk meningkatkan integriti ahli-ahli pasukan bagi memberikan keyakinan kepada masyarakat. Itu adalah yang penting pada saya. Dan yang ketiga, mencegah rasuah dan penyelewengan di kalangan pegawai dan anggota PDRM. Ini perlu dijalankan bersama dengan hubungan kerjasama dengan jabatan-jabatan tertentu seperti SPRM
agar pihak polis ni tadi dapat meningkatkan lagi integriti mereka. Dan yang kelima adalah meningkatkan tahap disiplin dan perhubungan antara polis dan masyarakat. Ini penting kerana polis ni tadi perlu mengadakan hubungan dan erat dengan pihak masyarakat dalam menjalankan tugas mereka. Yang kelima adalah meningkatkan dan juga menjaga kebajikan pegawai dan anggota. Ini penting. Contohnya seperti macam untuk menentukan bahawa mereka cukup perumahan untuk mereka tinggal, ya, yang tidak akan menjadi masalah bagi mereka memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Dan juga sokongan logistik kepada PDRM agar dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Jadi ini 5 perkara saya fikir di mana adalah satu cabaran kepada Ketua Polis Negara yang baru ini tadi untuk menentukan bahawa pasukan tadi dapat diperbetul dan direformasikan, insya-Allah. Tan Sri, adakah Tan Sri melihat dengan pembubaran 3 pasukan tindakan khas seperti STAG, Sting dan STAFOG ini sebenarnya ada kena-mengena dengan kita nak mentransformasikan polis ini? Ya, itu adalah satu pasukan. 3 pasukan yang dibubarkan ini adalah satu pasukan elit. Pasukan elit dalam PDRM dah memang wujud, iaitu kita punya UTK dan juga Batch 69. Jadi pasukan elit tadi adalah memberi sokongan kepada mana-mana jabatan di dalam menjalankan operasi-operasi yang memerlukan skill mereka, ya. Jadi dengan pembubaran 3 ni tadi saya merasakan bahawa itu adalah bertepatan kerana pasukan elit ni patutnya di bawah pengawasan Ketua Polis Negara. Bukan di bawah pengawasan pengarah-pengarah. Dulu tidak ada pasukan elit ni tadi, tetapi setiap operasi yang ingin dijalankan oleh mana-mana jabatan tadi perlu dimaklumkan kepada Ketua Polis Negara untuk mendapatkan bantuan sokongan daripada pasukan-pasukan elit tadi. Dan di situ kita dapat mengawal dan juga dapat menentukan bahawa operasi-operasi tadi dijalankan dengan baik supaya tidak ada berlakunya penyelewengan dan macam-macam lagi lah. Tan Sri, kalau kita lihat apabila tampuk pemerintahan ataupun pentadbiran itu diketuai oleh Ketua Polis Negara ataupun penungkaran IGP itu sendiri, semestinya mereka mempunyai misi dan visi mereka sendiri untuk mencapai dalam masa tempoh mereka berkhidmat dan sebagainya. Betul. Ya. Dan kalau Tan Sri melihat semula dari segi proses reformasi polis sebelum ini dan sehingga sekarang ini, bagaimana? Adakah Tan Sri melihat proses reformasi ini agak sedikit perlahan ataupun bagaimana? Bukan, kita telah wujud RCI dahulu, ya. RCI memang dah ada untuk menentukan bahawa pihak polis tadi diperbetulkan. Itu masa Tun Abdullah Badawi punya masa. Jadi semasa RCI yang diwujudkan, kebanyakan recommendation yang dibuat oleh RCI telah dilakukan oleh PDRM. Tetapi tidak ada follow up. Tidak ada follow up. Di mana pada masa saya menjadi Ketua Polis Negara, kita dah ada 5-year plan untuk pasukan polis. Tetapi lepas saya bersara, follow up plan ini tadi tidak diikuti. Kerana setiap polis negara yang ambil alih itu ada visi dia sendiri. Ini masalah. Dia tidak mengikut follow up plan yang telah kita aturkan. Jadi itu masalah yang nampak sedikit bahawa ianya adalah sedikit terlewat, ya, dalam menjalankan plan kita ni tadi. Tan Sri, adakah Tan Sri melihat kita perlukan adanya satu SOP untuk kita meneruskan dari segi apa yang visi ataupun misi IGP ini untuk kita memberikan kelangsungan apa yang perkara yang baik kita harus terima dan perkara yang buruk kita tak harus terima? Ya, setiap Ketua Polis Negara ni tadi dia mesti ada plan dia sendiri. Macam saya ada 5-year plan untuk PDRM, tetapi saya tak sempat untuk menjalankannya kerana saya bersara awal, ya. Tapi plan itu telah dibukukan. Tetapi oleh kerana tidak ada follow up dan mempunyai plan mereka sendiri, jadi terbantutlah apa yang kita nak betulkan itu tadi. Tan Sri, kita nak bercakap mengenai IPCMC ni, iaitu Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis ini. Ya. Dan difahamkan PDRM sendiri akan berjumpa dengan PM untuk membantah IPCMC. Mungkin Tan Sri ingin memberikan penjelasan sedikit ke? Ini begini, IPCMC dia bukannya tak bagus-bagus. Tetapi ada klausa-klausa dalam IPCMC itu tadi yang dilihat tidak memberikan keadilan kepada pasukan polis. Itu saja. Kerana IPCMC yang nak ditubuhkan ini, mereka mempunyai kuasa untuk mendapat maklumat, untuk menjalankan siasatan dan juga menghukum pegawai polis tersebut. Tetapi pegawai polis ini tidak boleh mendapatkan rayuan daripada mahkamah. Jadi ini adalah
terkeluar daripada natural justice. Jadi saya pada masa itu, saya telah mencadangkan IPIC, Independent Police Integrity Commission, di mana IPIC ni juga sama role dia dengan IPCMC, tetapi dia tidak boleh untuk menjatuhkan hukuman. Setiap siasatan dijalankan perlu dimaklumkan kepada Police Force Commission, Suruhanjaya Polis. Kerana kuasa Suruhanjaya Polis di bawah artikel 140 Perlembagaan Malaysia membenarkan pasukan polis ni Suruhanjaya Polis sendiri untuk menjatuhkan hukuman, sama ada buang kerja, sama ada turun pangkat terhadap pegawai polis yang melakukan abuse ataupun penyelewengan. Dan jika mereka melakukan jenayah, mereka akan dituduh di mahkamah. Maka siasatan itu tadi akan diserahkan kepada pihak pegawai negara untuk mengambil tindakan. Adakah Tan Sri melihat dengan pelaksanaan IPCMC ini, jika dilaksanakan, adakah ia akan timbul dari segi kekejaman terhadap pihak polis ke bagaimana? Saya dapat tahu bahawa IPCMC ini mereka inginkan kuasa Police Commission itu tadi. Jadi bagi saya ultra vires ataupun tidak bersamaan dengan perlembagaan. Jadi oleh kerana ultra vires dengan Constitution, maka undang-undang ini is bad law. Ya? Jadi sepatutnya tidak boleh dibuat begitu. Kerana kita mempunyai rule of law dan kita mesti menghormati natural justice kepada semua pihak. Bukan saja kepada penjenayah, tapi juga kepada orang yang menjalankan penguatkuasaan. Tan Sri, dari segi IPCMC ini mungkin ada negara yang lain di rantau Asia Tenggara ni yang menjalankan IPCMC ini, dan bagaimana dari segi crime rate mereka? Adakah menurun ke bagaimana? Begini, sebelum kita nak wujudkan IPCMC ini, perbetulkanlah dulu logistik PDRM ni tadi. Nombor satu, kita tentukan bahawa welfare anggota polis kita ini terjaga. Kita melihatkan bahawa logistik semua cukup. Barulah kita boleh menentukan bahawa kalau ada salah laku. Ini saya dapat tahu ada orang polis yang komplain dengan saya. Mereka perlu beli sendiri kelengkapan untuk memberi perawatan kepada masyarakat. So macam mana kita nak oleh kerana logistik itu tidak cukup, mereka terpaksa keluar duit mereka sendiri. Jadi ini satu perkara yang saya rasa tak adil lah. Baik, terima kasih Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara, dan bersama kami di talian untuk Buletin Awani Khas ini. Baik, Dato' Sri, kita dapat lihat dari segi apa yang diberitahu oleh Tan Sri Musa Hassan sebentar tadi, dari segi IPMC, dia seperti tidak memberikan satu keadilan kepada pihak polis. Dan Tan Sri Musa Hassan juga telah memberitahu kepada kita semua, kita harus memperbetulkan struktur dalaman dalam polis terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan IPCMC dan sebagainya. Bagaimana dari segi pengamatan Dato' Sri sendiri? Itu betul. Saya rasa apa yang dinyatakan oleh Tan Sri itu amat betul. Sebab seperti kita nyatakan tadi bahawa kelengkapan tak cukup, kalau apabila kelengkapan tak cukup, maka sudah tentu untuk menjalankan tugas itu amat sukar sekali. Jadi maknanya hendaklah bersihkan struktur-struktur yang ada di dalam PDRM sendiri. Dan juga begitu juga dia ada satu lagi iaitu satu jabatan integriti di PDRM. Itu pun kalau boleh diperkemaskan lagi supaya sebarang tindakan juga hendaklah dilakukan secara apabila dilakukan mana hendak dilakukan secara adil. Maknanya apabila unit integriti ini menjalankan tugas, apabila menjatuhkan hukuman ataupun mencadangkan sesuatu, hendaklah lebih adil dan saksama lah. Maknanya kita bukan saja ambil tindakan terhadap pegawai rendah saja. Jadi ini yang menyebabkan mereka berkendakkan satu IPCMC dan sebagainya. Cuma seperti nyatakan oleh Tan Sri tadi, lebih baik apabila perbincangan dibuat dengan GIACC esok-esok ni dengan PDRM, maka lihat kembali apakah isu-isu ataupun perkara-perkara yang tak patut diwujudkan. Sebab kalau tak silap saya, di UK dengan di Hong Kong dia tidak ada kuasa untuk memberi hukuman sebagainya. Itu memberi cadangan saja. Jadi perkara-perkara ini hendaklah kita lihat supaya seperti nyatakan oleh Tan Sri tadi, maknanya ada keadilan dibuat di kalangan pegawai polis juga. Maknanya kita jangan lihat
nak hukum polis saja. Maknanya kita kena lihat juga dari segi positif tu. Mereka menjalankan tugas untuk apa? Untuk keamanan, untuk apa, menangkap penyayah dan sebagainya, supaya penyayah ni tidak berkeliaran lagi, tidak berada dalam masyarakat ini, kerana ia mengganggu dan juga menyebabkan ketenteraman awam terganggu. Jadi kita kena lihat benda sedemikian sebelum sesuatu sesuatu undang-undang ataupun sesuatu agensi yang hendak diperkenalkan. Maknanya saya rasa lebih baik, bagus juga kita lihat kembali apakah yang sebenarnya tujuan utama IPCMC itu, dan juga cuba perbaikikan apa saja kelemahan-kelemahan yang ada. Dan sudah tentu kerajaan pun, oleh kerana sudah ada dalam dia punya manifesto ya, supaya wujudkan PCMC, tetapi kalaulah terpaksa setuju juga, maknanya kita kena lihat kembali dan rectify kelemahan-kelemahan yang ada, yang apabila disetujui oleh pihak pengurusan polis, maka itu mungkin akan memberi satu manfaat yang bagus. Tetapi hendaklah kita pastikan bahawa agensi ataupun institusi yang kita wujud itu merupakan satu sebuah agensi atau institusi yang benar-benar hendak menjalankan tugasnya dengan adil dan saksama. Baik, Dato' Sri, kita nak melihat kepada kelompongan-kelompongan dari segi kelemahan-kelemahan. Mungkin ada sedikit kelemahan di institusi polis ini yang harus diperbetulkan. Mungkin dari segi untuk kita menjaga kebajikan dan sebagainya, dan harus kita mempertingkatkan kebajikan, sekaligus mungkin dapat mengelakkan daripada rasuah oleh anggota-anggota dan sebagainya. Apa sebenarnya dari segi kebajikan-kebajikan yang harus kita pertingkatkan? Pertama ada dari segi gaji, dan seterusnya ada dari segi perumahan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat semula dari segi kebajikan-kebajikan ini, sebenarnya mungkin ada kelemahan-kelemahan ini yang patut kita perbaiki terlebih dahulu. Sebenarnya walaupun benda-benda kecil kan, kadang-kala kebajikan pegawai rendah tu, kadang-kadang lawatan ataupun mengadakan satu hari keluarga kan, dan yang menyebabkan mereka ni loyalty mereka ni akan lebih berkesan. Ataupun kadang-kala walaupun sebagai OCPD dan sebagainya, tak salah bagi kita buat lawatan kan kepada anggota-anggota kita yang rendah, mungkin di masa bulan puasa ini boleh memberi sesuatu, beras dan sebagainya, sebab kita pun ada dalam organisasi polis tu, kita ada persatuan dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang kadang-kadang orang rendah ni, orang bawah ni, kalau kita melawat dia sakit di hospital, dia akan bercakap sampai 2 tahun. Bos kita bagus, bos kita baik. Itu akan memberikan semangat kepada pegawai-pegawai, walaupun kecil kan kita lihat, tapi boleh cari cara-cara lain lah supaya kebajikan kita ni, kita memang jaga kebajikan, bukan hanya marah kepada pegawai rendah, tetapi kalau kita lihat kepada Gen Z ni, Alpha ni, kita tak boleh marah lagi seperti yang kita kerja dulu. Hari pertama kita pergi ke office dah dibuangkan fail, tetapi kini saya rasa dari segi psikologi itu perlu kita pentingkan, sebab masyarakat kini adalah berbeza. Walaupun kebajikan mereka, kebajikan keluarga mereka hendak kita lihat, cuma yang paling besar sekali kini ialah dari segi gaji dan juga keselesaan tempat duduk. Keselesaan tempat duduk tak cukup flat dan sebagainya. Jadi ada janji-janji yang nak membinakan lebih flat sebagainya. Kalau boleh ini hendaklah percepatkan supaya kita kena jaga kebajikan. Kalau kita pergi negara luar, kita dapati bahawa mereka gaji besar. Bagaimana keadaan di negara luar tu? Gaji besar, mereka boleh sewa rumah di luar sebab gaji memang besar. Besar, dan juga mereka juga mempunyai pilihan untuk duduk di apartmen ataupun flat yang dikemukakan oleh pihak pengurusan dan juga kerajaan. Jadi perkara-perkara sedemikian hendaklah kita lihat. Baik, kalau kita lihat semula dari segi kebajikan dan sebagainya, kita telah sentuh mengenai kebajikan, imej dan sebagainya. Jadi kita nak melihat semula dari segi di institusi polis itu sendiri, bagaimana dengan jumlah kekuatan polis, anggota polis itu sendiri, adakah cukup bagi nak mengawal sebuah negara Malaysia ini? Kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas, kita dapati bahawa jumlah polis lebih kurang 106-110 ribu lah. Kita bagi dengan rakyat kita 30 juta kan. Jadi maknanya setiap polis itu nisbahnya berapa? Nisbahnya satu lebih kurang 250 orang. Tapi nisbah yang di 270. Tapi nisbah yang diberikan oleh Interpol ialah satu, kita boleh jaga minimal 250 orang.
Tetapi semua di Malaysia ni, walaupun nisbah kita sama dengan Interpol, tapi ada kajian menunjukkan bahawa 41% daripada jumlah yang kita ada ni, dia buat admin, kerja-kerja pejabat. Tapi apa yang patut ada dalam kajian-kajian juga menunjukkan bahawa sepatutnya kita lebih kepada pegawai-pegawai yang penguatkuasaan yang berada di dalam masyarakat, sebab kita nakkan omnipresent. Jadi kurang-kurangnya apabila ada polis di satu tempat tu, kita rasa ada confident dan juga kepercayaan kita lebih tinggi kepada polis. Jadi itu sebabnya dia nak lihat. Sebab kalau zaman kita dulu senang untuk kita melihat ada polis berjalan berdua-berduaan, tapi kini mungkin cuaca panas sebagainya, tapi itu boleh dicari caranya. Sekurang-kurangnya sekarang ni kita kena lihat kembali, restrukturkan balik. Terlalu banyak sangat pegawai mungkin berada dalam admin ni, sepatutnya dia keluar. Jadi apabila ramai keluar ni, sudah tentu ia akan memberi impak yang bagus. Tapi bagi kerajaan juga hendaklah pastikan bahawa apabila semakin banyak pegawai pencen, tapi hendaklah kita tambah anggota ini dengan baik dan sebagainya. Tapi dari segi saya, bagus juga untuk PDRM ni melihat kembali sama ada ia viable atau tidak. Kelulusan pegawai rendah ni patutkah kita tingkatkan lagi? Ini boleh dikaji, sebab kita kena ingat masyarakat kini adalah masyarakat yang pintar dan mereka tahu undang-undang. Maknanya apabila kita dan mereka juga boleh lagi, mendedahkan apa jenis salah laku ataupun kekurangan pihak polis itu melalui media sosial saja, betul? Macam mana? Mereka boleh mendedahkan dari segi kalaulah seorang pegawai polis itu tidak memahami dari segi peraturan-peraturan ataupun undang-undang itu sendiri. Jika ada pesalah-pesalah ini pula, mereka boleh memviralkan sesuatu itu dalam masa yang terdekat saja, betul? Ya, betul, cepat sekali kan. Dan ini akan memberikan impak yang tak bagus, sebab kadang-kadang viral itu ada yang betul, ada yang tak betul. Cuma sebagai pegawai polis seperti yang nyatakan tadi, apabila kita ada kelulusan dan juga tahu undang-undang, mungkin masa kursus asas tu hendaklah kita tingkatkan lagi, memberi penekanan kepada isu-isu yang bagaimana nak handle masyarakat dan juga apa yang kita boleh buat, apa tak boleh buat kan. Supaya apabila seseorang itu kita approach masyarakat tu, kita minta IC, tetapi pastikan juga kita akan dapat. Tapi jangan sampai sehingga kita minta-minta sehingga orang di dalam masyarakat itu akan bertanya untuk apa, tak membuka tingkap tu sehingga mereka melarikan diri. Sedangkan perkara demikian patut kita ambil tindakan untuk menunjukkan kepada masyarakat lain, apabila kita tak berikut undang-undang, kita melanggar undang-undang, ataupun kita melanggar undang-undang, dan juga kita boleh memberitahu sekurang-kurangnya masyarakat tahu bahawa kita boleh ambil tindakan dengan segera. Sama ada cara dia, itu mustahak. Tapi apabila kita melakukan sesuatu, tetapi apabila kita minta IC dan sebagainya, tetapi orang tak bagi dan tanya macam-macam sebab mungkin kita tak tahu menjawab dan juga confident level kita terendah, maka ini akan menyebabkan imej kita jatuh. Ini. Tapi sebagai masyarakat seperti yang nyatakan tadi, rule of law hendaklah kita ikut. Kita juga yang menyatakan bahawa ada pihak agensi pokok kuasa tidak mengikut undang-undang, tetapi kita sendiri hendaklah mengikut undang-undang. Apa salahnya jika sekiranya polis meminta IC? Ya, bagi mereka adalah itu satu perkara untuk melakukan penyiasatan dan juga siasatan ataupun apa-apa saja ya dari segi undang-undang. Tetapi dengan melawannya, maka sudah tentu kita apabila polis akan bertindak dengan lebih tegas lagi di bawah IGP baru ni, saya rasa sudah tentu masyarakat akan fikir dua kali sebelum kita melanggar undang-undang ataupun tidak mengikut arahan polis, sebab kalau mengikut akta polis mereka mempunyai kuasa. Betul. Dan hendaklah kita mengikuti dan juga pastikan bahawa kita mengikuti undang-undang dan juga polis akan menjalankan siasatan dan polis juga akan mengawal dan juga menjaga keteraman negara ini mengikut undang-undang. Jadi kita sama-sama mengikut undang-undang, sudah tentu negara kita aman, masyarakat kita lebih boleh hidup dalam harmoni. Boleh hidup harmoni dan juga merupakan satu masyarakat yang boleh dikatakan bertanggungjawab. Baik, Datuk Seri, kita nak bercakap lebih lanjut lagi mengenai reformasi dalam polis ini, tapi kita akan berehat seketika, kita kembali selepas ini.
Baik, masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dalam Buletin Awani Khas menjelang Tahun Malaysia Baru. Kita membincangkan mengenai reformasi dalam polis. Dan bersama kita di studio adalah Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Fraud Bertauliah Malaysia. Datuk Seri, kita nak bercakap mengenai reformasi dalam polis ini, sudah semestinya kita memerlukan reformasi juga dari segi kepakaran polis untuk kita menyelesaikan masalah-masalah atau menyelesaikan isu-isu jenayah ini semua. Dari segi kepakaran, bagaimana sebenarnya yang ingin mungkin ada reformasi dari segi polis, mungkin kepakaran dari segi di internet dan sebagainya. Itu mustahil ya, sebab kita lihat Gen Z dengan Alpha ni sudah tentu internet merupakan satu perkara yang senoni dengan mereka. Cuma kita kena lihat lagi satu one step ahead. Dalam alam maya ni ada 3 jenis, 3 peringkat. Yang pertama dikenali sebagai internet lah. Rupanya dalam internet ni hanya ada 4% daripada informasi itu. Dan dia ada satu lagi dikenali sebagai deep web. Deep web ni ada informasi mengenai background kita, mengenai medical punya informasi dan sebagainya. Tetapi satu lagi yang bahaya ialah dark web. Dark web ni mempunyai merupakan satu web yang mana apabila kita masuk, termasuk deep web ni, polis ataupun agensi penguatkuasa tak dapat kesan IP number. Kita tak dapat kesan siapa yang melayani dark web itu. Tapi kini kita dapati bahawa dalam dark web ni, untuk memasukkan dark web ni, kita tak boleh memasuki melalui Google dan sebagainya. Ia memerlukan satu software yang tertentu yang dikenali, software khas mereka create sendiri. Yang dikenali oleh router onion itu kan. Ia merupakan satu, apabila kita download tu kita boleh masuk ke situ. Maknanya polis dan juga mungkin penguatkuasa yang lain dari segi segi komunikasi dan sebagainya, MCMC, maknanya mereka ni adalah one step ahead, sebab segala jualan dadah, jualan pistol, pembunuh upahan dilakukan di dalam dark web ini. Dilakukan. Maknanya kita naklah berada dalam satu one step ahead. Dan yang kedua, kita dapati bahawa mungkin satu hari apabila kini pun dadah ada dijual, tapi hanya pelawak-pelawak dark web ni tak begitu ramai lagi. Tapi mungkin apabila Gen Z dengan Alpha yang masuk, sudah tentu dia akan membeli dadah ataupun senjata untuk bunuh upahan dan sebagainya akan dibuat melalui dark web yang mana kita tak boleh kesan. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita lihat. Yang kedua, kalau kita pergi Singapura lah, ataupun di Amerika Syarikat Singapura, kita dapati bahawa di kereta mereka tu dah ada kamera. Mana kamera ni bukan saja untuk membantu kita menjalankan siasatan, memudahkan kita lagi, dan juga mereka juga ada kamera di baju. Ini mana perbualan semua didengar. Tetapi ini juga adalah untuk keselamatan kita sendiri. Kadang-kadang ada tomohan yang dibuat, maka kita boleh lihat melalui kamera yang ada di kereta ataupun kamera yang ada di baju. Jadi ini merupakan transparent yang dilakukan oleh banyak negara luar dan kini Singapura. Tetapi itu sebabnya salah satu lagi ialah mengenai CCTV. Kita pun telah banyak ada CCTV, cuma di Singapura kita dapati bahawa dia ada lebih kurang 60,000 CCTV dan sebagainya. Tapi di Malaysia ni patut kita buat juga begitu, letak kepada lokasi-lokasi yang mustahak ini supaya kita dapat kesan apa berlaku sesuatu. Jadi yang mustahak ialah pastikan apabila kita order CCTV itu yang high quality HD, pastikan juga apabila disupply dengan yang berkualiti. Ini masalah besar dari segi procurement dan juga kontrak. Banyak agensi-agensi melakukan sedemikian. Bukan saja sini, bahkan juga luar negara. Tetapi satu lagi di Amerika Syarikat, supaya hendak mengurangkan jumlah anggota ni, dia bubuh volcanic sensor di tempat-tempat hotspot. Jadi apabila berlakunya tembakan tu, volcanic sensor, sensor volcano yang special tu, dia letak di satu tempat-tempat, katalah di Bukit Bintang. Apabila berlaku tembak bunyi, automatically sensor tu akan alert lah, dan ia akan terus hantar kepada polis, kepada kereta-kereta polis sebagainya, polis apa. Dulu saya dapati bahawa di Selangor dia ada My Distress, iaitu saya pernah test. My Distress tu ada SOS. Kita tekan My Distress tu,
Saya test sekali, masa tu CPO dia Tun Hisam. Saya cuba dengan dia, saya press sekali, dia tak tahu. Saya press sekali, 3-4 minit polis sampai. Maknanya bagus. Bagus sistem yang ada My Aplikasi Distress. seperti itu. Dan kita pernah berlaku di Amerika Syarikat apabila kita call, apabila ada berlaku ragut handbag kan, kita panggil polis 999, 6 minit sampai. Mana sistem yang kita ada My Distress tu adalah mustahak. Apa salahnya jika sekiranya sistem yang diwujudkan oleh Diperluaskan. PDRM di Selangor tu diperluaskan dan diwujudkan kembali. Itu saya rasa kita ada dari segi IT sebagainya, tetapi seperti nyatakan bahawa dalam PDRM ni selain daripada criminal justice punya fee yang patut kita ada, bahkan juga dari segi forensic accounting sekarang dah itu kan, dari segi IT sebagainya, dan yang mustahak ialah kita tahu undang-undang, basic undang-undang kepolisian tu, supaya apabila kita ambil tindakan kita mempunyai satu ketegasan, dan yang kedua apabila kita bercakap maknanya masyarakat tu percaya kepada kita. Itu mustahak dari segi personality. Sebabnya kalau kita tak ada undang-undang, tak tahu undang-undang, juga tak tahu mengimplementasikan undang-undang dan juga kuasa kita ada tu, maka orang akan mengambil kesempatan. Jadi itu di antara patut yang kita lihat kembali kepada polis-polis pegawai kita ada, tapi bukan semua yang limit dari segi ini ada yang bagus. Kebetulan apabila berlaku sesuatu tu diviralkan, maka ini tak salah untuk kita perkemaskan supaya institusi polis ini dapat dihormat, dan sebagai rakyat seperti nyatakan tadi, hendaklah kita ikut undang-undang, hormat polis. Apa salahnya kita bekerjasama, jangan kita jadi arrogant sehingga sesama manusia pun apabila orang tanya kita, sedangkan polis ni mempunyai beruniform, walaupun tak uniform mereka datang dengan kad kuasa, tapi hendak hormat. Dan polis juga hendaklah seperti nyatakan tadi, ikut undang-undang, jalankan tugas dengan baik, dengan integriti, pastikan jangan terlibatlah kegiatan rasuah, sebab rasuah ini akan melemah kita. Rasuah inilah akan menyebabkan agensi kita jatuh, imej kita jatuh. Dan apabila kita tak terlibat rasuah, maka nama baik orang yang ada integriti ramai lagi dalam PDRM itu dapat dikekalkan. Jadi kalau kita lihat duk label polis macam tu, maka ini adalah satu perkara yang tak baik dibuat. Dan bercakap mengenai reformasi dalam polis ini, semestinya kepakaran juga mempunyai reformasi yang tersendiri dari segi penyiasatan, dari segi forensiknya. Bagaimana pula melihat kepada perkara sepentingan? Saya rasa itu, kalau kita tengok polis, kita dapati bahawa katalah ada kehilangan ataupun ada pembunuhan. Di Malaysia ni, kalau kita tengok average pembunuhan, homicide, kita tak ramai. Kita ada mati lebih kurang 600 atau 599 setahun. Bagi pada 365 hari, maknanya sehari ini ada lebih kurang 2 orang matilah. Kalau 2 orang mati biasa. Di Thailand 10 orang sehari. Di Indonesia 17. Di China 25, di US 25. So ramai. Tapi sini kira 2 hari. Tapi yang nak nyatakan tadi bahawa kalau kita tengok polis kita ni adalah satu polis yang sangat efektif. Sebab di antara soft case ni dia cepat. Orang tembak. Dari segi kepakaran polis kita cekap, sangat dia punya dibanggakanlah. intelijen. Dan sehari 2 hari dia boleh selesaikan. Dia boleh dapat tangkap. Itu merupakan satu perkara yang dibanggakan. Cuma kerana ada segelintir yang seleweng sikit, yang kona kot lain tu. Jadi ini yang menyebabkan institusi itu tercemar. Tetapi dari segi kepakaran dia ada. Kalau nak banding dengan polis lain, saya rasa di sini cepat. Cuma kini masyarakat ni dia nak tengok macam televisyen lah. Apabila lapor polis pun satu tim pergi ke ni dan sebagainya. Tapi dia berdasarkan kepada kes, tengok yang mana prioriti ke tak. Tapi perkara demikian mungkinlah kita untuk confident lagi kepada masyarakat tu, kita ada, kalau dia call dalam 2-3 hari, kita ada perkembangan. Jadi sebeginikan itulah yang kita tak nak masyarakat ni. Bukan di sini saja, dia Amerika Syarikat pun bukan polis buat melakukan siasatan seperti dalam cerita 40 minit tu, dia pun kadang-kadang tak buat semua pun pasal file banyak. Kadang-kadang dia berdasarkan kepada kes-kes yang ada leak dan juga kes-kes sensitif dan sebagainya. Jadi itu di antara mungkin yang kita boleh, saya kadang-kadang psikologi je kan. Kadang-kadang kalau komplainen datang ni, kalau kita psikologi tinggi sikit dan cuba menghubungi sebagainya, menunjukkan bahawa kita ambil tindakan, dia akan happy. Tak ada, diam begitu saja. Cuma masalahnya kebanyakan daripada polis ni yang buat jalankan siasatan ni terlalu banyak file lah. Itu pun nak lihat juga. Maknanya
terlalu banyak fail, maka dia pun agak sukar untuk menyelesaikan. Jadi perkara nak kita lihat kembali. Dan yang mustahak ialah saya rasa polis ada, dia buat morning prayer. Morning prayer ni maknanya kalau kita satu unit tu, walaupun kecil, ada 5-6 orang, 7 orang, 8 orang tu, satu grup, kita ada morning prayer. Sebagai ketua unit, kita akan tanya apa yang akan buat hari ni, esok buat apa. Tapi proses apa ni, supervision itu adalah mustahak, monitoring. Sebab pada hari itu kita boleh melihat pegawai-pegawai kita ada yang sengit. Mungkin kita boleh tanya, hang ni sengit ni macam tak apa sedap, mungkin adakah kita ambil dadah ke sebagainya. Jadi kita boleh tegur. Ataupun yang kedua tu, hidup lebih mewah dengan pakai jam mahal, gadget mahal. Kata Mat, nampak ni macam tak apa betul. Tapi kalau Mat tu boleh explain, isteri saya orang kaya apa, tak apalah kan. Dan sebagainya. Ini merupakan monitoring. Tetapi sebagai ketua, untuk kita monitor supaya pegawai kita ni dengar, kita sendiri naklah bersih dengan bersih. Sebab kita tak boleh underestimate pegawai kita tu, yang menilai kita tu, tahu kita ni baik tak baik. Mana kita, we have to show good example. Itu sebabnya dari segi fraud teori ni ada 3 sebab lah menyebabkan fraud dan juga corruption. Yang pertama, opportunity, sebab polis ni dia ada banyak peluang dia lah, tak boleh kata ke dia kan. Yang kedua, kuasa dia. Yang kedua ialah pressure mungkin daripada ada yang berjudi, ada yang minum, mungkin daripada orang rumah kan, yang mendesak supaya kita terlibat rasuah, nak begitu, nak beg mahal sebagainya. Itu pun ada, tak ramai. Tapi yang mustahak sekali ialah rationalization. Rationalization ni kita akan ikut apabila bos buat, kita buat. Maknanya sebagai bos tu kita tak boleh buat. Kalau bos buat, dia kata bos ambil 30%, saya pun ambil 10% dan sebagainya. So itu rationalization. Technique of neutralization itu mustahak. Sebab kalau sedemikian akan dilihat oleh bawah kita, kalau you buat, kita buat. Itulah menyebabkan negara kita ni menghadapi krisis integriti. Bukan saja di kalangan jabatan. Kerana ada 3 faktor tadi itulah. Kerana 3 faktor. Bukan saja di jabatan polis, bahkan juga di antara ahli politik dan sebagainya, di antara jabatan kerajaan dan juga swasta. Banyak yang melakukan, dan juga swasta ni merupakan pemberi rasuah yang paling banyak. Jadi kalau mereka tak beri, maka tidak ada. Itu sebabnya mereka ni adalah merupakan penggalak. Bagi mereka, bagi rasuah senang. Dapat lesen senang, bagi rasuah, selesai kerja, bagi rasuah, tak payah saman sebagainya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, tak sepatut kita buat seperti itu. Kita buat salah, hendaklah kita akur kepada undang-undang dan juga bayar saman. Kalau tak nak bayar saman, tak nak buat salah, maka jangan cari pasal, jangan cari kesalahan. Ikut undang-undang, bawa kereta ikut undang-undang, berjalan ikut undang-undang dan sebagainya, maka sudah tentu apabila kita jalan nak cross, sudah tentu saya rasa kita tak akan menghadapi masalah. Masalah kita ialah sebab kita melanggar undang-undang. Baik, Tuan Sri, mungkin ada kata-kata akhir kita menerima IGP yang baru, iaitu pada Sabtu, dan mungkin ada harapan ataupun kepercayaan kepada dari segi yang nak diletakkan kepada IGP yang baru ni. Satu perkara yang bagus IGP baru ni, dia cara kita lihat tu adalah orang yang bekerja keras dan juga berani kan. Dan satu perkara yang bagus ialah beliau ni adalah boleh dikatakan pilihan kerajaan, pilihan Perdana Menteri. Maknanya hubungan dia dengan kerajaan adalah bagus. Cuma macam kita nyatakan tadi bahawa di bawah Akta Polis 1967 kan, di bawah perangan 1 tu, kita kena ingat bahawa kuasa kan, perkhidmat, arahan, kawalan adalah daripada IGP, bukan daripada ahli politik. Okey, baik. Okey, baik, Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Fraud Bertauliah Malaysia, kerana sudi bersama kami di Extra One ni. Kita dah membincangkan sedikit mengenai reformasi dalam polis, dan itu saja masa yang kita ada untuk Buletin Awani khas menjelang setahun Malaysia baru. Dengan itu saya Hafiz Rosli, salam hormat.